بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya maka sama-sama kita dapat bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita tentang permasalahan di antara imam dan juga makmum. Dalam permasalahan imam dan makmum, kita membicarakan bagaimana cara mengikut imam ataupun cara mengerjakan solat berjemaah. Kerana ada kalanya kita melakukan perbuatan yang dilakukan oleh imam sekiranya serentak, ada kalanya membabitkan batal sembahyang kita. Ada kalanya serentak itu hukum dia makruh. Ada kala serentak hukumnya sunat. Yang mana kita perlu tahulah yang mana yang membabitkan batal, iaitu bila mana kita takbiratul ihram serentak dengan imam ataupun kita mendahului imam pada takbiratul ihram, maka batal. Adapun yang membabitkan kepada makruh, sekiranya imam belum sampai lagi pada tempat ataupun rukun seterusnya, kita terlebih dahulu ataupun bergerak serentak dengan imam, maka hukum dia makruh. Sebagai contohnya, imam bergerak nak pergi ke sujud. Yang dikatakan sempurna sujud ataupun kawasan sujud ialah bila mana imam sampai dahinya mencecah lantai, barulah makmum bergerak, bukan gerak bersama dengan imam. Maka hukumnya makruh di situ. Ada kalanya sunat serentak dengan imam, di antaranya menyebut amin. Maknanya dalam sembahyang dia ada peraturan, dia tak boleh suka-suka hati kita nak serentak ke nak mendahului imam, kerana ini telah dinukilkan oleh ulama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ini kita perlu tahulah, kerana dia membabitkan kepada ikutan kepada imam itu kadang-kadang membabitkan kepada batal. Sebagai contoh, ada kalanya makmum wajib mendahului imam, ada kalanya haram bagi makmum mendahului imam, apatah lagi boleh membabitkan kepada batal. Contohnya sebagai contoh, wajib mendahului imam bila mana imam duduk bukan pada tempatnya. Contohnya imam duduk tayat akhir pada rakaat yang ketiga bagi sembahyang yang 4 rakaat. Kalau kita duduk juga, maka batal sembahyang kita. Kalau kita tahu itu rakaat ketiga, sedangkan ada 1 rakaat lagi, imam duduk kerana lupa, tapi kita ingat, kita sengaja duduk, maka batal solat kita. Ada kalanya kita kata kita tak boleh ikut imam. Sebagai contohnya, imam naik rakaat yang ke-5, maka kalau kita tahu itu rakaat ke-5, kita naik sama, maka kita menambah rukun dengan sengaja, maka batal solat kita. Ini perlu kita tahu dalam kita mengerjakan solat berjemaah.
Peraturan-peraturan inilah yang membabitkan sama ada solat kita sah ataupun tidak. Walaupun ganjaran pahalanya banyak, tetapi ilmu perlu ada dalam melaksanakannya. Ganjaran sembahyang seorang diri 1 darajat. Adapun berjemaah 25 ataupun 27 darajat. Bukan mudah untuk mendapatkannya, melainkan kita belajar. Baik. Pada muka surat 17, makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Yang pertama, wajib bagi makmum mengikut imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukannya gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Ada perkara-perkara yang disebut di sini, wajib mengikut imam pada dasarnya. Ada kalanya tidak wajib, seperti mana saya sebut tadilah. Kalau imam duduk bukan pada tempatnya, sebagai contoh imam naik rakaat yang kelima, maknanya wajib di sini perlu kita tahu yang mana wajib, perlu mana yang kita perlu tahu. Selagi mana imamnya tidak menyanggahi rukun-rukun solat, ikutlah. Kebiasaan para sahabat yang solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkokkan belakang untuk turun sujud sehingga mereka melihat baginda telah pun sujud. Membongkok maknanya menggerakkan tubuh dia lah. Sahabat takkan bergerak membongkokkan tubuhnya selagi mana dahi Nabi belum lagi mencecah lantai. Kadang-kadang kita belum lagi imam sampai, imam baru dah Allahu, kita dah gerak dah. Ini rugilah kita. Bukan susah mana pun, kalau kita ada ilmu kita tunggulah sekejap, bagi agak-agak imam sampai, barulah kita turun. Kita turun. Jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, dan jangan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa keuzuran. Jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, dan jangan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Contohnya, katakanlah kita solat bersama dengan imam. Kita solat bersama dengan imam, tiba-tiba kita mendengar bunyi takbir Allahu Akbar, kemudian tu kita rukuk. Bila mana kita rukuk, kita sedar yang imam belum pun rukuk. Di kalangan jemaah yang lain pun tak rukuk. Bagaimana? Adakah kita perlu naik untuk berdiri semula, ataupun kiam semula? Ini persoalan. Imam rukuk, imam tak rukuk. Yang takbir itu bukannya imam, orang yang baru masuk sembahyang. Kita rukuk, kita sedar. Maka sekiranya kita naik balik, adakah kita dikira mendahului imam dengan 2 rukun? Rukuk dengan i'tidal. Ketika itu imam masih dalam keadaan kiam. Maka kenalah ada ilmu dalam nak menyelesaikan masalah ni. Setengah orang kata, ustaz, tunggu. Kalau dia naik, dia ada melalui imam dengan 2 rukun. Ada yang kata tak payah tunggu, naik balik. Dua-dua tu ada alasan. Kalau tuan-tuan nak ada ilmu, maka adalah alasannya. Kalau tak ada ilmu, macam mana? Bila kita rukuk, sekiranya kita sedar imam belum lagi rukuk dan kita belum lagi menghabiskan bacaan Fatihah, kita belum lagi menghabiskan bacaan Fatihah, maka sebagian ulama mewajibkan kita naik semula untuk qiyam. Kenapa? Membaca Fatihah itu wajib selagi mana imam belum lagi rukuk. Ya dah. Kalau orang ada ilmu lah, dia rukuk-rukuk perasan dan dia tu belum habis Fatihah lagi. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, bunyi Allahu Akbar, dia pun pergilah rukuk, tengok-tengok
imam tak rukuk, maka dia boleh naik balik, kerana menghabiskan bacaan Fatihah itu wajib selagi mana imam masih dalam keadaan qiyam. Tetapi sekiranya dia rukuk dan dia telah pun habis Fatihah, maka tidak perlu untuk dia naik kembali, maka dia menunggu imam dalam keadaan rukuk. Kerana sekiranya dia naik kembali, dia dikira mendahului imam dengan 2 rukun, kerana dia telah pun sempurna yang wajib. Yang ni yang perlu tahu jugalah. Kadang-kadang kita main ikut je. Jangan menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikira mencacatkan solat. Apabila menyalahi perkara-perkara sunat tersebut, ialah dia ada 4 perkara sunat yang tuan-tuan kalau semayang berjemaah wajib tahu bagaimana penyelesaian dia. Kerana di antara 4 perkara sunat ini berbeza hukumnya. Dengar baik-baik. Ada 4 perkara sunat yang tuan-tuan kena faham betul-betul. Walaupun dia sunat, terkadang kala sekiranya ditinggalkan membatalkan semayang gitu. Membatalkan semayang kita atas sebab ikutan yang salah. Yang pertamanya sujud tilawah. Kita akan bincang tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud apa? Sujud sejadah lah. Biasanya lah bagi Jumaat imam baca surah sejadah, kemudian tu sampai kepada innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pergilah sujud. Okey, dalam hal mengikut imam dalam perbuatan sujud ini, muwafaqah pada melakukannya, muwafaqah pada meninggalkannya. Dia ini sepakat pada melakukannya dan sepakat pada meninggalkannya. Maksudnya kalau imam buat, tuan-tuan wajib buat. Sujud tilawah imam buat, tuan-tuan wajib buat. Imam tinggal, tuan-tuan wajib tinggal. Itu hukum dia lah. Jadi dalam melakukan sujud tilawah ini, dia ada peraturan-peraturan dia. Yang ni kita nak tahu ni peraturan dia macam mana. Yang pertamanya, makmum hanya boleh melakukan sujud selagi mana dahi imam berada di lantai. Katakanlah kita ni badan besar, gemuk sikit lah, nak turun lambat, imam dah turun lama, kita baru nak gerak turun. Kita turun sampai sekerat jalan, belum lagi dahi kita mencecah lantai, imam dah bangun, maka wajib makmum tadi jangan sujud. Jangan sujud. Kalau dia sujud, batal sembahyang dia. Walaupun dia sunat, walaupun pada hukum dasarnya wajib untuk melakukan sujud, tetapi syaratnya mesti dah dahi imam masih lagi di lantai. Tapi kalau imam dah angkat, kita sujud, maka batal sembahyang kita. Ni kena tahu. Bukan kata sunat tu ikut suka hati kita, melainkan kita tak sedar. Tak sedar, tiba-tiba perasan imam rupanya pergi sujud. Kita pun sedar imam dah naik dah, dah gerak nak naik, tak payahlah turun sujud. Tapi kalau imam turun sujud, dia sedar imam turun sujud, dia wajib turun sujud. Tapi kalau dia tak sedar imam dah naik, tak perlu ada dia perlu untuk pergi turun sujud. Tu hukum bagi sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Jadi kalau imam buat, wajib buat. Kalau imam tak buat, bagi jemaah imam terlupa, contohnya dah baca innama yu'minu bi ayatina allazi sampai ke sujud tu, dia tak sujud, tuan-tuan jangan pergi sujud pula, batal juga. Jadi dalam hal sujud tilawah, tuan-tuan kena ingat, muwafaqah, sepakat melakukannya. Maknanya kalau imam buat, kita buat, imam tinggal, kita kena tinggal. Dan syarat melakukan sujud tilawah itu mestilah dilakukan selagi mana dahi imam masih lagi
di lantai. Dalam buku ni dia tulis wajib mengikut imam, muwafaqah mengerjakannya atau meninggalkannya, menyalahi imam dalam melakukannya atau meninggalkannya membatalkan solat. Baik. Sujud sahwi. Tadi sujud tilawah. Tuan-tuan kena ingat, imam buat kita buat, imam tinggal kita tinggal. Sujud sahwi macam mana pula? Wajib muwafaqah, sepakat imam mengerjakannya, tetapi tidak wajib pada meninggalkannya. Jika imam melakukannya, melakukan sujud sahwi lah, wajib makmum turut melakukannya. Sebaliknya, jika imam wajib makmum turut melakukannya. Sebaliknya, jika imam meninggalkannya, makmum wajib mana dia tadi? Sebaliknya, imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya setelah pasti imam bukan memberi salam kerana lupa meninggalkan sujud sahwi. Yang ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Sujud sahwi imam buat, tuan-tuan wajib buat. Imam buat, tuan-tuan wajib buat. Imam tinggal, tuan-tuan boleh buat setelah pasti imam melakukannya, bukan kerana lupa. Yang tu akan saya uraikan sebentar lagi. Yang pertamanya, bila imam buat, tuan-tuan wajib buat. Ini berlaku kadang-kadang imam buat, makmum tak buat. Sebagai contohnya lah, kita ikut imam daripada awal. Kita ikut daripada awal pada rakaat keempat, imam naik rakaat kelima. Makmum tahulah kalau aku naik batal. Jadi dia tunggu je. Ada sebahagiannya mufaraqah, ada setengahnya menunggu. Imam naik boleh jadi terlupa, ataupun imam sengaja naik. Boleh ke sengaja imam tambah? Ya, boleh sekiranya dia hendak menggantikan rakaat dia yang sebelum itu cacat, yang berpunca daripada kemungkinan rakaat dalam 4 rakaat sebelum tu, salah satu rakaat itu dia membaca Fatihah tak betul, ataupun mungkin tak habis, ataupun dalam 4 rakaat itu mungkin dia ada melakukan perkara-perkara yang tidak mengesahkan rukun. Sebagai contohnya, mungkin rukuknya dia tidak ada takmaninah, baru dia teringat, maka dia kena gantikan 1 rakaat. Maka bila dia naik rakaat kelima, makmum pun tunggulah. Bila dia selesai baca Fatihah, dia rukuk, i'tidal, seterusnya, dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Bila dia melakukan sujud sahwi sebelum salam, ramai di kalangan makmum tak buat. Bila imam bagi salam, makmum pun bagi salam. Maka sembahyang makmum yang tidak melakukan sujud sahwi tadi batal. Ada orang tanya pula, mengapa kami nak buat sujud sahwi? Yang salah tu imam, bukan kami yang salah. Tapi kena ingat, ikutan dengan imam belum terputus lagi, kerana kita belum lagi berpisah dengan imam. Maka bila imam buat sujud sahwi, maka wajib untuk makmum melakukannya. Begitu juga kalau orang yang masbuk, dia mari rakaat ketiga ataupun mari rakaat keempat, pada rakaat terakhir imam buatlah sujud sahwi. Pasal imam tadi mungkin terlupa tahiyat awal, dia mari rakaat ketiga, mana dia tahu tak? Tetapi bila imam buat sujud sahwi pada rakaat yang terakhir bagi imam, maka makmum wajib buat. Ada makmum dia tak buat, terus sambung semayang dia je, maka batal semayang dia dah. Ni tuan-tuan kena pastikanlah. Dia tak sama sujud tilawah tadi dengan sujud sahwi, dia tak sama. Sedikit berbeza lah. Adapun sekiranya imam meninggalkan sujud sahwi, kita tahu tadi imam lupa kunut contohnya, ataupun lupa baca tahiyat awal,
pada rakaat yang terakhir itu imam terlupa buat sujud sahwi. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak buat. Kalau imam bagi salam kiri kanan, kita terus buat, maka batal solat kita. Dia kena tahu peraturan dia. Disebut apa? Makmum boleh melakukan sujud sahwi lah setelah pasti imam bukan memberi salam kerana lupa meninggalkan sujud sahwi. Okey. Sebagai contohnya, bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tunggu sekejap. Makmum sebaik-baiknya memberi peringatan kepada imam, Subhanallah. Contohnya, Subhanallah. Bila Subhanallahnya tu, imam pun kadih belakang. Apakah tanya? Kalau dia cakap macam tu lah, apakah yang dia cakap? Kenapa? Maka tuan-tuan buatlah sujud sahwi. Pasal apa? Imam telah pun terpisah dengan tuan-tuan, baru tuan-tuan boleh buat. Maksud terpisah tadi, maknanya imam dah tak boleh buat dah sujud sahwi. Pasal apa? Pasal dah bercakap. Maknanya bercakap tu memutuskan sembahyang lah. Imam tak batal sembahyangnya pasal tak buat sujud sahwi. Sujud sahwi sunat aja. Tetapi kita yang nak buat ini, jangan terus buat. Bagi pastikan imam dah keluar, benar-benar keluar dalam sembahyangnya. Antaranya dia bercakap. Seterusnya apa dia yang dimaksudkan imam telah keluar dalam sembahyangnya? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pusing ke kanan terus, ataupun pusing ke kiri ke, ataupun pusing menghadap makmum. Maknanya telah beralih kiblat imam. Maka ketika itu makmum dah boleh buat, boleh melakukan sujud sahwi. Kalau nak buatlah. Begitu juga kalau selepas bagi salam imam beristighfar, Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali, dianggap telah lama dia daripada salamnya itu, maka dia tidak boleh lagi melakukan sujud sahwi. Jadi maknanya hubungan antara kita dah putus dengan imam, baru kita boleh buat. Kerana boleh jadi selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam, kemudian tu makmum Subhanallah, imam perasan, dia pun buat sujud sahwi. Maka kita yang tak buat tadi, pergilah buat sujud sahwi. Kemudian imam akan bagi salam yang kedua pula. Jadi maknanya bukan suka-suka hati kita boleh buat, kerana imam boleh melakukannya selagi kerana salam yang bukan pada tempatnya, maka dia tidak memutuskan solat. Salam yang bukan pada tempat, maknanya salam ini kerana imam masih lagi terhutang sujud sahwi, maka maknanya belum lagi putus hubungan dengan makmumnya. Maknanya dia ada hutang, istilah hutang lah. Melainkan kita ni tak nak buat. Imam bagi salam, kita tahu ada sujud sahwi ni, tapi imam tak buat. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada makmum Subhanallah, dia tak payah buat lah. Yang dah kita kata tak nak buat, mana imam bagi salam pertama, dia pun bagi salam juga. Yang sedar dan tak nak buat, memang kalau dia nak buat, dia mesti tunggu, dia tak bagi salam. Pasal dia tak nak buat, dia pun bagi salam. Beza pula yang lupa, serupa tu imam juga. Imam bagi salam kerana terlupa, yang dia terhutang sujud sahwi, dia bagi salam. Kemudian tu makmum tadi pun terlupa juga. Bila imam buat sujud sahwi, dia wajib buat. Ni hukum berbeza dengan hukum
Sujud tilawah tadi, sujud tilawah imam buat, kita buat, imam tinggal, kita tinggal. Sujud sahwi imam buat, kita wajib buat, imam tinggal, boleh buat. Tapi kena tahulah peraturan-peraturan tu. Hak ni nak semayang ni kena tahu tuan-tuan. Tu pasal cara mengikutnya, tu pasal kalau orang semayang bertahun-tahun pun dia tak tahu cara berjemaah, takut semayangnya sia-sia. Nak dapat banyak darajat tetapi tidak mempelajari cara untuk mendapatkannya, boleh membabitkan kepada fasad ataupun rosak sembahyang dia. Tapi kita tengok perbezaan pula dengan tasyahud awal. Tasyahud awal macam mana pula? Tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Sekiranya imam meninggalkan tasyahud awal, imam tak buat tahiyat awal, maka muafakah makmum juga meninggalkan tasyahud awal. Maknanya kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum wajib meninggalkan tasyahud awal. Lainlah dia mufarakah nak buat juga, maka hukum dah harus. Jadi sebaik-baiknya bila imam meninggalkan tasyahud awal, maka wajib makmum meninggalkan tasyahud awal. Tetapi sekiranya imam melakukan tasyahud awal, makmum boleh meninggalkan tasyahud awal. Pelik bunyi tak? Beza ni, tiga ni dah beza dah ni. Tahiyat awal imam tinggal, makmum wajib tinggal. Tu pasal kadang-kadang kita lihat imam terlupa naik rakaat ketiga, imam dah sempurna berdiri di atas. Makmum yang tak faham kadang-kadang duduk subhanallah, suruh tu imam duduk. Tu imam tak boleh duduk dah. Tu imam kalau turun batal sembahyang. Turun batal. Jadi berbalik pada makmum macam mana tuan-tuan? Nanti saya sentuh sekejap lagi. Dia berbeza. Kita antara imam dengan makmum kadang-kadang hukum itu sedikit berbeza. Sebagai contohnya, imam dah sempurna naik rakaat yang ketiga. Kalau imam turun maka batal sembahyangnya. Tetapi kalau makmum, katakanlah imam buat tahiyat awal, ya, makmum ni terlupa, ataupun disebut tak ingat, ataupun terlupalah, dia naik berdiri, sedangkan imam buat tahiyat awal. Walaupun makmum tadi dah sempurna berdiri, dia wajib turun. Lain pula dengan imam kalau dah naik dia tak boleh turun dah. Makmum kalau ternaik, imam tengah buat tahiyat awal, maka makmum wajib kalau dia terlupa. Tapi kalau dia sengaja untuk bangun, dia tahu imam duduk tahiyat awal, dia saja tak nak buat, dia bangun, dia berdiri, menunggu imam pada berdirinya, maka hukumnya sah. Kalau dia duduk juga lepas tu, contohnya dia naik, sengaja naik, bukan tak sengaja ya, dia sengaja naik, mungkin dia ada bisul ke, tak boleh nak duduk lama, dia bangun tegak, atau memang sengaja dia nak bangun berdiri, dia boleh tunggu di atas. Kemudian tu imam naik, dia sambunglah sembahyang dengan tu imam. Cuma dia jangan mendahului imam lah, jangan baca Fatihah pula, tak? Naik tunggu saja, maka hukumnya sah. Jadi tuan-tuan, bezalah, ya, maknanya kalau tahiyat awal tu imam tinggal, tuan-tuan wajib tinggal. Jangan tuan-tuan buat pula. Kalau tuan-tuan buat niat farakah, tak apalah. Kalau buat tanpa niat farakah, batal sembahyang tuan-tuan, kerana ikutan pada imam. Kerana imam dia tak boleh turun kalau dah sempurna berdiri. Dan apabila imam melakukannya, makmum boleh meninggalkannya, tetapi kalau makmum meninggalnya kerana terlupa, maka dia wajib turun semula. Dia wajib turun semula. Baik. Kita tengok rujukan yang menyebut tentang perkara tersebutlah.
Jika imam melakukan tasyahud awal, manakala makmum pula bangun meninggalkannya kerana lupa atau tersalah, maka wajib makmum tersebut duduk kembali menyertai imam pada tasyahud awal itu. Jika tidak, solatnya batal. Ini tuan-tuan rujukan dalam kitab Al-Manhaj Al-Qawin Bisyarah Masail At-Ta'lim beserta kitab Hasyiah Al-Jahazi. Jadi ini rujukan dia lah. Dan yang kedua disebut, jika makmum sengaja bangun meninggalkan imam yang duduk membaca tasyahud awal, maka sunat dia duduk semula kerana keluar daripada khilaf yang mengatakan ianya wajib. Maknanya dia tunggu di atas pun boleh, dia turun balik dapat pahala sunat. Jadi maknanya bukanlah kita cakap gitu je, tetapi berdasarkan kepada rujukan. Baik. 3 perkara tuan-tuan dah tahu secara ringkasnya. Yang pertama, sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Imam buat, tuan-tuan wajib buat. Imam tinggal, tuan-tuan wajib tinggal. Kalau nak buat, selagi mana dahi imam cecah lantai, boleh buat. Kalau imam dah angkat kepala, tuan-tuan tengah turun kena naik, jangan sujud. Itu hukum bagi sujud tilawah. Yang kedua, sujud sahwi. Imam buat sujud sahwi, maka tuan-tuan wajib buat sujud sahwi. Kalau imam meninggalkan sujud sahwi, tuan-tuan boleh buat sujud sahwi dengan beberapa pertimbangan yang saya sebut tadi. Dan yang ketiga, sujud tahiyat awal. Tahiyat awal, kalau imam meninggalkan tahiyat awal, tuan-tuan wajib meninggalkan tahiyat awal. Tetapi kalau imam buat tahiyat awal, tuan-tuan boleh meninggalkan dengan niat lah, dengan sengaja. Tetapi kalau tak sengaja ataupun terlupa, maka wajib makmum tu turun semula. Baik. Kita tengok pada kunut. Kunut lagi berbeza tuan-tuan. Kunut imam buat, tuan-tuan boleh tinggal. Imam tinggal, tuan-tuan boleh buat. Empat-empat ni semua beza belaka. Kunut imam buat, katakanlah imam buat Allahumma hdina fiman hadait, tuan-tuan tak nak buat, tuan-tuan lepas tangan je, amin pun tidak, tak ada masalah. Kalaulah imam tak buat, tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena ada ilmu lah. Malam ni insyaAllah dapat sedikit ilmu kalau nak buat lah. Nak buat macam tuan-tuan pergi Mekah, pasal dia tak buat kunut. Kalau tuan-tuan nak buat, boleh, dengan beberapa pertimbangan. Saya sepatutnya 28 bulan ni berangkat pergi, 26 patut pergi Mekah, dah beli tiket lah. Tapi apa boleh buat, tak boleh pergi. Pasal Covid ni lah. Jadi saya nak sebut apa, bila imam meninggalkan kunut, boleh kita buat dengan beberapa pertimbangan. Jadi kunut ni imam tinggal, kita boleh buat. Imam buat, kita boleh tinggal. Pelik tak? Pelik lah. Tu hukum khusus lah. Kena tahulah bagaimana cara nak buat dia. Okey. Yang pertamanya, sekiranya kita yakin kalau kita buat kunut ini, kita yakin apabila kita buat kunut nanti, kita sempat untuk sujud bersama dengan imam selepas itu, mana sujud yang pertama, maka disunatkan dia untuk melakukannya. Kalau kita buat kunut sempat, aku baca kunut sempat, lagi aku turun imam masih lagi dalam keadaan sujud, maka sunat dia buat. Tapi kalau dia rasa kalau aku lah buat kunut ni, selagi aku turun imam duduk antara dua sujud, maka harus untuk dia buat juga. Ini kita bincangkan dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, kalaulah aku buat kunut ni, selagi aku turun, boleh jadi imam dah sujud yang kedua, maka tidak harus lagi dia buat.
Kerana bimbang nanti kalau dia turun tu imam angkat kepala naik ke atas berdiri batal semayangnya kerana dia ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun betul-betul. Jadi agak-agak sempat ke tidak agak-agak tuan? Sempat ke tak agak-agak? Sempat kalau tuan-tuan buat kunut pendek. Kenalah belajar kunut pendek. Orang kata kunut pendek, kunut panjang, kunut. Ni nak kena penampar nampak gaya. Ustaz pun tak reti nak cerita. Dia buat lawak juga. Dia tanya dia pun tak tahu kunut panjang, kunut pendek. Yang pertama kunut ni tuan-tuan, kita kena tahu kunut yang kita dok buat ni kunut panjang. Apa maksud kunut panjang? Yang pertamanya semua kunut itu dia ada 3 benda. Yang pertama doa. Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afait, doa. Wa tawallana fiman tawallait, doa. Banyak doa tu. Makna tu doa panjang lah tu, ataupun kunut panjang lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazin ma wala. Itu semua pujian. Dia ada doa, dia ada pujian, dan dia ada sekali selawat. Selawat pun panjang juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Contohnya, maknanya dia ada 3 panjang tu. Maknanya kalau kita buat kunut pendek, buatlah pendek-pendek. Contoh yang pertama pujian. Pujian. Nak puji Allah macam mana? Rabbighfirli pun boleh. Segala pujian bagi Allah. Rabbighfirli. Kemudian tu minta maaf, doa. Rabbighfirli, ampunlah dosaku. Doa ke Allah. Kemudian tu puji Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman pun cukup dah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. 3 ni tuan baca. Rabbighfirli, apa ni? Ya Rahim, Allahumma salli ala Muhammad. Takkan tak ada kot. Kalau orang tahu kunut pendek, buat. Kalau tuan-tuan nak buat hukum sunat, kalau tuan-tuan rasa kat tuan sujud lagi sempat, rasanya dan kalau di Mekah, di Mekah dia sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Dia sambung lagi tu, baru dia pergi Allah dan tuan-tuan. Dan buat. Jadi tuan-tuan buat kunut pendek, insya-Allah dapat. Kita sambung ada sikit lagi nak settle ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadha Allahumma qawwah. Pada membicarakan tentang sujud tilawah tadi, kita tengok merujuk pada kitab Al-Qawl At-Tanfil Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, dan juga daripada kitab At-Taqrir As-Sadidah fil Al-Masail Al-Mufidah. Dia kata apa? Sekiranya imam sujud sedang makmum tidak tahu sehingga imam mengangkat kepalanya dari sujud, maka dimaafkan kerana tertinggal dan tidak boleh lagi sujud sekiranya dia mengetahui sedang imam dalam keadaan sujud. Wajiblah dia sujud, terutamanya kadang-kadang kita tak sedar, imam tak maklumkan, contohnya terus melakukan sujud. Kadang-kadang kita ingat ke rukuk, kita pun pergilah rukuk, sedar-sedar orang sujud, lepas tu orang tengah naik untuk tegak berdiri semula, maka kita yang rukuk tadi sah ikutannya, kerana tak sedar apa tu pun tidak tahu. Yang kedua, jika imam turun sujud dalam solat sirriyah, solat zuhur, solat asar contohnya, maka hendaklah makmum mengikutnya kerana dianggap imam itu telah melakukan ayat sejadah. Jadi orang kadang-kadang apa pasal imam pergi sujud pula, patut rukuk, tengok-tengok imam pergi sujud, maka dia kena sujud. Masanya kenalah, maknanya lepas kita agak-agak dah baca Fatihah, imam tengah baca surah, bila tengah baca surah kita anggaran tiba-tiba sepatutnya imam rukuk, imam pergi sujud contohnya, maka kita boleh beranggapan bahawasanya sujud itu adalah sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Sekiranya makmum yang lambat pergerakannya turun untuk sujud tilawah, kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka dia mesti berdiri semula bersama imamnya dan tidak boleh sujud lagi, kerana waktu sujud telah pun tamat dengan imam mengangkat kepalanya dari tempat sujud. Jika makmum itu meneruskan sujud tersebut, solatnya batal, kerana keadaan seperti itu adalah soal mukhallafah, maknanya perbuatan yang menyanggah imam yang salah disebut. Adapun meninggalkannya tidak membatalkan, kerana dia hanya sunat sahaja. Tapi kalau sengaja meninggal tak boleh juga, batal juga. Ni terlupa, dimaafkan. Baik. Seterusnya tentang kunut tadilah, merujuk dalam kitab Al-Amhash Al-Qawi bi Syarah Masail At-Ta'lim, beserta kitab Hasyiah Al-Jahazi. Dia kata apa? Kunut tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Sah solat makmum yang tidak membaca kunut
ikut kepada imam yang membaca kunut, dan begitulah juga sebaliknya. Jika imam meninggalkan kunut, makmum masih boleh melakukannya dengan beberapa pertimbangan yang saya sebut tadi dah. Yang pertama, sunat makmum untuk mengerjakannya jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Harus baginya membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk antara dua sujud. 3, tidak harus bagi melakukannya jika tidak sempat dengan imam kecuali dalam sujud yang kedua. Kalau sujud kedua tu imam takut bila angkat kepala je, kita masih belum lagi turun untuk sujud, dia akan membatalkan sembahyang kita lah. Kerana ketinggalan rukun fi'li, 2 rukun fi'li, iaitu sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua. Tapi kalau kita turun, imam masih lagi sujud yang kedua, masih sah lagi lah. Imam angkat kepala je, batal lah. Jadi ini beberapa perkara yang disebut dalam mengikut imam. Ada benda-benda yang kita kata wajib, ada benda yang sunat, dan bagaimana cara melakukannya juga ada peraturannya. Silap salah peraturannya akan membabitkan rosak sembahyang kita. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Ada. Ya. Okey. Sujud sejadah atau sujud tilawah, bila kita turun sujud, setengah orang dia duduk sekejap, dinamakan sebagai duduk istirahat lah. Macam sujud biasa, kita sujud kemudian kita duduk sekejap, baru kita bangun kan. Sunat untuk dia jangan duduk istirahat. Lepas sujud dia terus bangun lah. Dia sujud tu, dia jangan duduk dulu, dia terus bangun. Tengok keadaan jugalah. Kadang-kadang bila daripada atas dia turun sujud tu, kadang terlajak ke depan sikit, nak naik tak boleh naik terus. Dia kena adjust sikit. Dia kena ke belakang sikit. Tu tak apa. Kalau dia duduk sekejap tu, masih sah sembahyangnya. Tapi yang terbaik ittiba' Nabi ialah terus bangun. Mengapa tak boleh duduk? Kerana dia bukannya sujud wajib disebut. Dia sujud sunat. Bila sujud sunat ittiba' Nabi, Nabi tidak akan duduk, Nabi akan bangun terus. Jadi kalau boleh buatlah demikian. Waktu kita turun tu kita dah prepare dah nak bangun macam mana. Maka jangan tangan kita tu ke depan sangat atau badan kita ke depan sangat, sehingga nak bangun susah. Mana kita prepare daripada atas lagi waktu turun tu. Ya. Tapi ada imam yang tak baca. Jadi kita yang imam ini untuk dan ada yang baca yang orang tu dengan baca. Jadi imam tak baca dan orang dia baca dan dia mampu teks bagi imam waktu sujud. Dia mampu sujud sama imam lah. Jadi kita imam tak baca yang doa Dia baca. Dia apa ni, imam tak baca, dia baca. Gatai-gatai pula baca. Sepatutnya dia jangan baca lah. Pasal tuntutan tersebut pun kita kata pada hukum asalnya dia kena menjawab doa. Kalau doa tu imam tengah berdoa, dia patut menjawab doa tu dengan amin lah. Tapi dia pergi baca benda lain, maknanya dia tidak, secara tak langsung seolah-olah dia nak terpisah dengan imam. Maka wajarnya dia tak payah baca. Kalau nak baca, buat sendirilah, sembahyang sendiri. Lagi rugi tak dapat pahala jemaah tak? Kerana bukan ada ruang kosong masa tu imam masih lagi melakukan, melainkan ada ruang kosong.
Kalau ada ruang kosong boleh. Tu nak kena faham ruang kosong tu masa mana. Masa tu tak ada ruang kosong pasal imam tengah membaca. Begitu juga dalam doa tu tuan-tuan kena faham juga. Kadang-kadang hak sebut Palestin tu dia sebut bila imam doa Allahumma hdina fima hadait, tuan-tuan amin, betul lah tu. Fa innaka taqdi, jangan amin pula, tuan-tuan pun baca juga. Kalau imam baca doa ya apa ya Rahman, ada yang sebut amin, ya Rahim, ya apa lagi, yang tu pujian pada Allah. Bila imam sebut ya Allah, tuan-tuan jawab ya apa imam baca ya Rahman, tuan-tuan jawab ya Allah, ya Rahim jawab ya Allah, ya apa lagi, apa ya pujian tu semua kena sebut ya Allah. Jangan doa amin pula, saya dengar amin belaka. Ada yang menyombong tak amin langsung. Allahumma hdina fima hadait, diam. Wa afina fiman afait, diam. Tak kena juga. Maknanya kena tahulah secara ringkasnya, maknanya doa yang awal tu kena. Lepas tu pujian ya Allah, ya Rahim tu, ya Rahman tu, kita jawab ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mutakallim, sebut ya Allah, ya Allah. Itu banyakkan dia amin-amin juga, tak kena tu. Jadi kena tahu jugalah apa yang ada dalam solat tu. Jadi sebaik-baiknya dia tak payah baca lah. Dia tak payah baca, yang lebih aula. Baik, ada soalan lain? Ya. Nak guna mana yang terbaik Ustaz? Yang agak pendek, sederhana ataupun yang panjang Ustaz? Doa wala aku semua. Yang panjang, yang pendek, yang doa kunut ni yang mana abdal? Tengok situasi ya. Kalau kita pandemik sekarang ni, elok buat apa ni, apa hak panjang tu sekiranya. Doa apa ni, doa syifa, doa penyembuh. Boleh juga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh, a'udzu bikalimatillah tammati, nanti boleh juga. Atau al-barah baros tu kata boleh belaka tu. Suasana sekarang lah. Tapi kalau tak ada suasana tu tak payah, tak apa. Begitu juga Palestin ni satu hal juga. Ada je yang doa apa ni bunyi Melayu pula. Palestin. Dia kena bunyi Arab sikit lah. Malaysia, bukan Malaysia. Kalau boleh lah ubah Arab lah. Pasal dia bacaan itu dalam bahasa Arab. Tapi ada soalan lain? Saya nak masuk ni. Itu surat. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan, saya ingat cukup setakat itu. Setidak-tidaknya kita dapat menambah sedikit koleksi ilmu kita untuk diamalkan, untuk dilaksanakan. Kita belajar ni tujuannya untuk diamalkan. Jadi kalau ada kesilapan kita ubahlah. Itu yang mudahnya. Kalau selama ni mungkin salah, rasanya salah, bertaqaduk lah. Sekadar kemampuan kita. Mungkin kesalahan itu membabitkan batal, terutamanya dalam melakukan sujud sahwi. Kadang-kadang imam tak buat, kita nak buat, kita tak tahu cara, mungkin salah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dengan tasbih kifarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah.